Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan usul tafsir. Berapa fasal dalam usul tafsir yang mana kita kali terakhir bincangkan. Kita dah masuk pada bahagian ijma' fi tafsir. Al-ijma' fi tafsir. Dan kita kata walaupun macam pengarang kita, dia kata walaupun ijma' dan tafsir ni dia pasti tak ada tulisan-tulisan yang banyak dikarang mengenainya, tak seperti fiqh. Okay? Namun gitu dia kata itu tak maksud di tafsir sebenarnya tak mikir langsung ijma'. Di sisi ahli tafsir memang sebagian mereka ceritakan ijma' pada sebahagian ayat. Cuma dia dalam keadaan berserakan dalam tafsir mereka, tidak dihimpunkan dalam satu karangan khas. Dan kita terangkan itu berkenaan ijma'. Kita tahu dalam fiqh memang ada kadang-kadang kita kata ijma' Ibnu Munzir ataupun ijma' Maqamatul Ijma' Ibn Taymiyah. Banyaklah kita ini karang mengenai ijma'. Pasal balik pada asal kerana kesepakatan ummah ini adalah hujah. Terutama yang dimaksudkan sepakat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Bukan kesepakatan kita. Sebab pernah bersepakat manusia ni jadi mengarut. Kan? Contoh macam orang Melayu kita lama dah buat. Saya lama dah buat benda ni. Itu bukan kesepakatan kita, tak dikira. Kesepakatan para sahabat menjadi ukuran kita. Demikian dalam tafsir salafnya juga. Bila salafus soleh bersepakat di atas satu pengertian, itu yang kita bincangkan. Jadi dia ada bagi itu, dia kata faedah kalau kita dapat belajar ijma' ni. Pertama, kita akan bawa kalam Allah Ta'ala di atas satu bentuk daripada sahih bentuk tafsir. So ia adalah kesepakatan dan paling kuat lah dari segi sabit. Kedua, diketahui ijma' ahli tafsir, maka tak ada sesiapa berani untuk menentangnya. Tak ada siapa buat benda bertentangan dengan ijma' ahli tafsir. Okay. Jadi hari itu persoalan pertama, dia bagi persoalan macam mana kita sampai pada ijma' ahli tafsir. Dia kata sebenarnya dia ada dua cara, dan kedua cara tersebut adalah istiqra'. Maksudnya pembacaan menyeluruh terhadap kitab-kitab tafsir terdahulu. Di kalangan muhaqqiq dengan ahli tafsir macam Ibn Jarir, Ibn Atiyah dia bagi nama. Jadi dan pembacaan, tapi kita nak tahu, kita kena baca menyeluruh lah juga apa yang mereka tulis. Tak boleh kita kata kita kita rasa-rasa kan, tapi tak, memang dia orang akan menukilkan kesepakatan yang ada pada ahli tafsir tersebut sendiri. Yang kedua, kita baca semua pendapat ahli tafsir, kemudian kita keluarkan, jazakallahu khair, kita keluarkan kesepakatan yang daripada kata-kata, kita kumpulkan, kita bandingkan sendiri. Ini pun kena baca menyeluruh juga. So in the end, kembali pada akhirnya, anda kena, untuk siapa yang rajin lah, rasa ada peluang masa, boleh buat benda ni sebenarnya. Okay, daripada masa-masa dia habis kepada waktu lain, dia cuba tengok contoh macam pengertian-pengertian ayat-ayat yang mutasyabihat ke ataupun ayat yang rumit untuk difahami pengertian dia. So dia tengok dalam setiap tafsir apa yang dikatakan oleh tafsir mengenai perkataan ataupun kalimah berkenaan atau ayat tersebut. Itu sepatutnya lah, tapi benda ni perlukan kepada kesungguhan untuk buat kerja. Okay, baik. Ini persoalan kedua. Al-masalah, persoalan baina ikhtilafi tanawu'i wal ijma', di antara ikhtilaf tanawu' dan ijma'. Kita sebut itu bahawa telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kadang-kadang manusia ni nukilkan percanggahan, tapi sebenarnya bukan percanggahan pun dari segi asal. Dia ada benda tersebut adalah salah. Maksud salah tadi sini. Okay, ke depan sikit. Kita patah balik sikit. Sebab benda ni kalau faham yang ni, faham pada yang lain. Jadi tak adalah orang bila nukilkan cerita, kita terus jadi macam, ini ada cerita ni. Tengok. Kata ada orang dia sangkakan macam tu keadaan dia. Okay. Dia kata sini ni.
Hadis tu kita kata yang kita bincangkan dari ikhlas tanawwu'. Qala Syatibi. Ni fahamkan ini, boleh faham yang lain. Boleh faham yang kita punya tajuk ni untuk bincangan ini, dan bahkan kita boleh faham tajuk berkenaan dengan macam orang kata ada malaikat akan ditanya oleh manusia. Bukan manusia ditanya oleh malaikat, malaikat tanya manusia. Okay, sekarang sini dengar. Qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, minal khilafi, di antara perkara-perkara khilaf ni, ma la yu'tadu bihi, apa yang tak diambil kira dengannya. Khilaf tadi tak ada nilai. Tak ada, kita kata sini ada khilaf. Sebenarnya. Wa huwa darbani, dia ada dua bentuk. Pertama, ahaduhuma, yang pertama dia adalah maka min al-aqwali khata'un. Maka min al-aqwali khata'un mukhalifan. Khata'un mukhalifan limaktu'i bihi fi syar'i. Apa yang daripada pendapat-pendapat yang ia adalah salah. Pendapat itu adalah salah. Bercanggahan terhadap yang diputuskan, yang qat'i dari terhadapnya oleh syariat. Contoh yang kita tahu daripada hadis Nabi SAW yang sahih, semuanya datang kata, Nabi kata, innakum tuftanuna fil kubur. Kamu semua akan diuji, disoal dalam kubur. Semua hadis Nabi datang macam tu. Jadi baru satu hadis dengar macam, macam dengar ada terbalik pula. Jadi kita ada yang pasti daripada agama. Yang jelas daripada agama. Satu lagi, ada orang kata pendapat kata. Imam Syatibi kata, ini bukan khilaf. Ini bukan khilaf. Dan bahkan menukilkan kata-kata janggal macam ni kepada masyarakat akan menyebabkan kerosakan dalam akidah mereka dan kefahaman mereka. Ini adalah salah. Tak boleh dibuat. So benda tu kita ada yang semua kata, macam semua orang nampak air depan saya ada dua. Abang kita tu nampak, dia nampak satu. Semua nampak dua, dia nampak satu. So kita ada khilaf kat sini tak? Mana ada khilaf? Kalau separuh nampak satu, separuh nampak dua, baru kita kata khilaf. Ni kena faham tau, banyak orang tak reti berkenaan tajuk khilaf ni apa. Dia sampaikan macam Imam Syatibi kata, benda yang tak diambil kira sebagai khilaf, dia daripada kata-kata yang ia adalah salah. Makan minal aqwali khata'un, salah. Tapi dan bercanggahan dengan yang diputuskan dengannya dalam syariat. Okey. Tapi orang ingat benda tu adalah khilaf. Sebab tu kalau kita dengar macam orang ceritakan ni, ada hadis maudhu', ada hadis, ada orang kata, contoh macam kali dia kata, macam dia kata kita patut minta tolong pada rijal ghaib. Kalau pasal alam roh malaikat ni dengan kita ada berkaitan. So kalau kita minta dengan mereka, boleh tolong kita. Wahai rijal ghaib, tahanlah binatangku yang hilang. Daripada minta yang mati, minta yang hidup. Sebelah dia ada malaikat. Salin amal dia. Subuh naik yang malam, subuh turun yang siang. Asar naik yang siang, turun yang malam. Kenapa tak toleh kanan je? Bang, nanti abang naik nanti beritahu Allah Ta'ala doa saya gini-gini. Tak macam tu. Kenapa minta yang mati, tak minta yang hidup? Simple kan? Sibuk cari yang mati ni rijal ghaib ni ada bla bla bla. Ini hidup ni tak minta betul. Sepanjang waktu kot salin amal kita. Tak minta kenapa? Macam mana? Saya mati dekat lah, ini 24 jam. 2 kali naik turun. Naik siap subuh, turun asar. Naik asar, turun subuh. Asal tak dekat pula. Bahkan Allah Ta'ala tanya, apa hamba aku buat hari ni? Apa dia buat hari ni? Kau datang dia buat macam mana? Kau tinggalkan dia buat apa? Tak pesannya. Tinggalkan yang hidup, cari yang mati. Yang bangang nama dia. Bangang lah. Ini hidup betul. Ini confirm hidup. Ini confirm hidup. Kenapa tak minta? Kalau nak fikir tak mati kan. Dan orang Kristian minta pada Isa, betul lah. Bila orang Kristian buat permintaan pada Isa, betul atau salah? Oh, nampak tak cantik tiga pula dah. Bismillah. Kan orang Kristian doa dia pada Isa. Syirik tak syirik? Asal syirik pula, Isa hidup.
Isa diangkat dalam keadaan hidup. Macam mana? Daripada minta pada wali dia, ambil minta pada Isa. Nabi kot. Itu kata, itu sebab kenapa? Okay, benda ni sebenarnya tak ada khilaf pun. Sebab kita diajarkan untuk istihar pada Allah, istihar tiap-tiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi kata, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta apa, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu minta tolong pada Allah. Ini qat'i. So datang yang janggal macam ni, kita tak anggap dia khilaf. Sebenarnya memang dibakul sampah kan je. Serban dia besar ke, ada selempang, kita buang macam tu je. Tak ada nilai. Sebab nak, macam Tibi kata, ia pendapat salah, bercanggahan dengan yang pasti daripada syariah. So dia bukan khilaf pun. Yang kedua yang tajuk kita, wasani, yang kedua, makana zahiruhu khilaf. Al-khilafu, apa yang zahir dia percanggahan. Walaysa fil haqiqati kadzalika, namun tidak ia pada hakikatnya sedemikian. Wa aktsaru ma yakunu dzalika, dan paling banyak berlaku itu, dia kata, fi tafsiril kitab wa sunnati, dalam penjelasan kitab dan juga sunnah. Untuk kalimah, perkataan, maksud hadis, maksud ayat. Dia kata, fatajidul mufassirina, lalu anda akan dapati ahli tafsir, yunqiluna anis salafi, yanquluna anis salafi, menukilkan daripada salaf, fi ma'ani alfazil kitabi, pada pengertian lafaz-lafaz kitab, aqwalan mukhtalifatan fi zahiri, kata-kata ataupun pendapat yang bercanggahan pada zahirnya. Fa idza tabartaha, bila anda amati ia, wajadtaha tatalaqa 'ala al-ibarati kal ma'na al-wahidi. Bila anda dapati tiba dia bertemu seperti maksud yang satu. Wa idza wal aqwalu idza amkana ijtima'uha, dan pendapat-pendapat apabila boleh untuk digabungkan ia. Wal qawlu bi jami'iha, dan untuk kita berpendapat dengan semua sekali. Min ghairi ikhlalin bi maqsadil qaili, dengan tanpa kita rosakkan, buat kerosakan pada tujuan yang berkata, orang yang berkata, fala yasihu naqlul khilaf fiha anhu, maka tak harus kita nukilkan percanggahan daripadanya. Ini tajuk masalah. Sebab apa? Ini khilaf tanawu'. Khilaf tanawu' yang maksud dia khilaf dari segi lafaz, tapi hakikatnya dia bukan khilaf. Kan kita belajar khilaf tanawu', khilaf tadad. So kita akan terpaksa relate kat situ. So balik pada asal, bila kita faham macam tu, khilaf tanawu' ni tadi, ada bahagian-bahagian dia boleh jadi ijma'. Ada bahagian dia ada 4 jenis kan. Ada bahagian dia boleh jadi ijma'. Yang tu kita nak tengok kat sini. Baik. Okey, persoalan dia kata tadi, bainal ikhtilafit tanawwi wal ijma', di antara percanggahan yang pelbagai dengan ijma'. Boleh ada tak perkaitan dia. Baik. Jauh lagi sekejap. Lepas sangat. Okey. Okey, kat sini. Baik. Dia kata antara ikhtilaf tanawu', percanggahan pelbagai, dan ijma'. Okey. Al-ijma'u fi tafsir qad yakunu ijma'an al-lafzin. Kesepakatan atau ijma' dalam tafsir, kadang-kala ia ijma' yang pada lafaz. Ijma' di atas lafaz. Mana semua kata kalimah yang sama. All words yang keluar serupa, tak ada beza. Au ijma'an alal makna, ataupun ijma' tadi boleh terjadi di atas pengertian, bukan lafaz. Lafaz lain-lain, makna dia satu. Itu kena faham. Okey, wafil awwali, pada yang pertama, itu ijma' pada lafaz. Tattafiqu ibaratul mufassirin ala lafzi. Dia kata bersepakat gambaran ahli-ahli tafsir di atas lafaz. Bersepakat. Bunyi dia serupa je dia cakap. Wa hadzal ladzi yahkihi al-mufassiruna fi al-ijma'. Inilah yang diceritakan ia, diceritakan ia oleh ahli tafsir dalam ijma'. Okey, dia akan bagi contoh. Dia kata apa? Misaluhu contoh dia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 64. Allah Ta'ala nyatakan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Okey. Qaul Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah rahimahullah, ammal busyral akhirati, adapun busyra akhirah, berita gembira akhirat, fahiyal jannatu qaulan wahida, ia adalah syurga. Satu kata-kata je. Mana all ahli tafsir semua cakap
busyra hari kiamat adalah syurga. Sebab bila syurga dapat semua. Bertemu Allah, kenikmatan makan, kenikmatan perkahwinan, kenikmatan semua sekali situ. Dapat syurga semua dapat. Betul kadang bila minta syurga ni kadang jangan minta dipanggil doa melampau. Kalau anda kata doa mubalarah dalam doa melampau. Dia kata ya Allah aku nak syurga dalam istana putih sebelah kiri dekat dengan pintu syurga 5 kaki. Dia sebut detail. Nak benda situ. Maka ada seorang sahabat dia disebut pada seorang tabi'in, anak dia kata engkau minta syurga dah cukup dah. Tak payah minta sampai detail macam tu. Tapi orang Malaysia banyak detail kan untuk Ramadan. Kan Ramadan kan minta kan, kahwin dengan bidadari, minum air madu, minum air susu, minum air sekian. Tak ingat dah doa tu. Yang panjang tu, yang lepas solat tarawih tu. Solat yang mula dengan Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sampai habis doa tu. Tentang syurga tu dia detail. Bi hurin inil mutazawwijin, dengan bidadari kami berkahwin. Maksud syurga kami bidadari, takkan nak kahwin dengan makhluk lain pula. Minta syurga dah lah. Jadi minta lah berkahwin dengan bidadari. Dan sekali perempuan pula dah belajar bahasa Arab pandai. Dia angkat tangan, Ustaz, kalau orang lelaki dapat, kami dapat apa? Dengan bidadari kami berkahwin, tapi kami kahwin siapa? Dia kata yang tu. Itu kata kan, kalau masuk syurga je kan selesai masalah. Allah Ta'ala akan atur untuk kita yang terbaik. Yang awak gatal minta detail apa? Faham? Dia tak perlu kepada ni. Jadi, macam kat sini. Untuk mereka berita gembira. Dalam kehidupan dunia, macam-macam lah. Boleh jadi Allah Ta'ala berikan. Dan kemenangan ke atas musuh. Keselamatan daripada mara bahaya. Rezeki yang baik dan sebagainya lah. Tapi, fil akhirah. Berita gembira akhirat. Kata Ibn Atiyah. Fahiyal jannatu qawlan wahida. Ialah syurga. Satu pendapat saja. Mana tak ada pendapat lain. Tak ada kata ini, tak ada kata itu. Okay? Baik. Wa qawlu wa Allah Ta'ala juga, contoh lain, yang kita panggil apa, lafaz tu semua disepakati. Surah Fussilat 41. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dan surah Fussilat 41, Allah Ta'ala nyatakan, Innal ladhina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sehingga orang-orang yang kufur terhadap zikr. Kalau geng-geng makrifat, dia kata zikir lah. Tak ada berzikir. Tapi, kufur terhadap zikir ni, lamma ja'ahum, apabila ia datang pada mereka, atau peringatan yang datang mereka, qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, az-zikru al-Qur'anu bi ijma'in. Zikir itu adalah ijma', adalah Quran, dengan kesepakatan itu para ulama'. Jadi orang-orang yang kufur terhadap Quran, apabila ia datang kepada mereka. Bukannya macam lah ayat orang manusia ni kan, dia dengar Quran Karim ke lafaz furqan, az-zikr kan, lepas tu dia interpret kepada diri sendiri, kepada apa yang dia nak. Kerana dia bayangkanlah kepada macam nak mengenal Tuhan. Ayat tu sedaplah ayat bunyi dia, tapi masalahnya sekarang ni yang Quran ajar apa? Hadis ajar apa? Words kita boleh main. Kalimah zikr tadi kan, zikir tengok, menolak zikir, tak nak berzikir. Zikir dia suluk lah. Pergi kat dalam gua, dalam hutan, betapa zikir banyak-banyak. Lepas tu dia marah, Wahabi ni. Tak faham tak? Jadi maksud dia orang ambil kalimah zikr tadi daripada asal maksud dia, macam dikatakan oleh Ibn Atiyah, ijma'. Az-zikr itu adalah Al-Quran, dialihkan kepada yang lain. Ini kena faham. Jadi macam ni bentuk dia, memang ijma' tadi di atas lafaz. Semua ahli tafsir keluar pendapat sama. Zikr tadi Quran, busyra tadi jannah. Busyra akhirah tadi adalah jannah, bukan yang lain. Okey. Itu bentuk yang pertama. Yang mana kalau kita jumpa dalam Quran Karim, semua pendapat macam ni, kita akan faham. Dia ijma' secara lafaz. Sorry, minta maaf. Dengar matuk lah. Minum lagi. Bismillah. Okey, baik. Amma fi tsani, ada pada yang kedua pula, faqad yakunul makna wahidan aw aktsara. Maka boleh jadi makna ayat tersebut sama ataupun banyak. Okey, boleh jadi makna pada ijma' tadi tu tentang ayat tu atau kalimah tadi satu ataupun banyak. Okay, contoh dia kata, fa in kana al-ma'na wahida, jika sekiranya makna adalah satu,
faqad takhtalifu ibaratul mufassirin fi bayani hadzal ma'na. Maka barangkali atau kadang-kadang akan berbeza-beza, berlain-lain gambaran ahli tafsir dalam menjelaskan pengertian itu. Okey, nanti bagi contoh faham. Wa yakunu hadza fi an-naw'il awwali watsani warabi'. Ini pada bentuk pertama ikhtilaf tanawwu', kedua dan keempat. Nak tahu apa benda pertama, kedua, keempat tu, patah balik. Kalau tak patah balik kan anda tak ingat. Saya ada kat sini. Ada carta dia. Tapi kita patah balik. Baik. Ni mudah ada kitab. Okey, tak? Okey ni, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni, kita tanawwu' ni, dia akan ada 4 bentuk. So sekarang tadi dalam kita punya nota depan sikit dia kata ini berlaku pada yang pertama, kedua dan keempat. Ketiga tak okey. So dengar apa dia yang pertama. Pertama adalah an yu'abbira kullu wahidin minal mufassirin anil ma'nal muradi, bahawa menggambarkan setiap seorang di kalangan tafsir tu mengenai makna yang dikehendaki bi ibaratin, dengan gambaran ghaira ibaratis sahibi, bukan gambaran sahabat dia, teman dia. Dia cakap kalimah, dia cakap kalimah lain, semua cakap kalimah lain. Words tak sama. Tadullu ala ma'na fil musamma ghair ma'na al-akhar. Yang kalau kita tumpu pada pengertian dia, bukan maksud dia. Yang ini punya maksud bukan maksud ini, lain. Okey. Tapi dia kata dia bersatu pada pengertian atau yang dinamakan. Contoh kita ambil kat sini hari tu adalah apa? Siratal mustaqim. Ingat siratal mustaqim? Tak ingat dah tu. Ataupun yang baru datang kelas apa? Siratal mustaqim, kan bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, ahli tafsir gambar kata siratal mustaqim tu dengan kalimah yang berbeza. Seorang kata kebenaran, seorang kata Islam, seorang tu kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tu kata Abu Bakar dan Umar, seorang tu kata Al-Quran. So bila kita tengok macam Quran bukan Muhammad, betul kan? Muhammad bukannya Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar bukannya Islam lah, Abu Bakar Umar lah. Jadi semua tu berlain-lain, tapi dia tuju pada benda yang satu. Pada kita kata bila orang tu nakkan kebenaran, dia kena ikut Islam. Nak ikut Islam, kena ikut Al-Quran. Nak faham Quran, kena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ikut para sahabat. Nampak tak? Dia walaupun dia punya kalimah tu berlain dan berbeza, tapi maksud dia satu. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua yang kita sebutkan, dia kata ini pertama, kedua, keempat. Okay. Kedua, an yadhkur kullu mufassir min al-ismi al-ami ba'du anwa'ihi ala sabil misal. Bahawa menyebut setiap ahli tafsir dari nama yang umum, sebahagian bentuk-bentuknya sebagai jalan contoh. Contoh macam Allah nyatakan, latus alunna yawma idzin anin naim. Kamu akan ditanya pada hari berkenaan tentang nikmat. Naim tu apa? Seorang kata naim tu adalah nikmat makan minum. Seorang kata naim tu adalah Islam dan iman. Seorang tu kata naim tu adalah keamanan. Semua orang akan beri gambaran yang lain-lain. Atau ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ada kata ma'un tu apa? Perkakar-perkakar untuk dipinjamkan. Ada kata sedekah, ada kata sekian, ada kata sekian. Tapi kita lihat balik, dia punya gambaran setiap ahli tafsir tadi, dia unik daripada makna yang umum. Ayat berkenaan berikan. Faham? So basically masih sama lah. Yang keempat adalah an yu'abbiru anil ma'na bi alfazi mutaqaribatin, bahawa ahli tafsir tadi menggambarkan dengan lafaz yang sama, yang hampir-hampir seerti. Yang mempunyai maksud yang hampir-hampir, dekat-dekat. Contoh macam apa? Afu, apa diampunkan, dimaafkan. Kan? Ghufran ataupun al-afu. Ataupun contoh lain macam kita kata apa? Kalimah yang punya pengertian yang sama, yang dekat-dekat. Yang tidak berbeza maksud dia dan satu sama lain. Okay, jadi benda tersebut dia digunakan macam tu. Okay, so jadi faham dulu 1, 2, 4. Okay, dia kata pada 1, 2 dan 4 ni, dalam kes ini boleh jadi untuk jadi ijma'. Untuk yang 1, 2, 4. Jadi kita patah balik yang nombor 3. Tengok satu-satu. Kan nanti bagi semua kan pening. Dia time dulu kita bincang-bincang bab yang lain tu, macam sumber tafsir tu betul. Mudah.
Sampai pada hujung ni kita dah mula kena fikir balik kat mana kita punya contoh yang kita beri hari tu. Okey. Sekejap Okey. Nanti dia bagi jugalah, dia bagi bawah contoh. Okey. So dia kata jika makna dia satu, maka sungguhnya barangkali bercanggahan gambaran ahli tafsir dan menjelaskan makna berkenaan, dan ini akan terjadi, ini boleh berlaku pada bentuk pertama, kedua dan keempat. Pertama tadi apa? Semua ahli tafsir gambarkan dengan lafaz masing-masing. Makna yang dilafazkan oleh mereka tak ada makna yang serupa yang satu lagi, tapi semua menuju pada satu. Okey. Kedua, ahli tafsir tadi menyebut daripada lafaz umum ayat Quran atau lafaz umum yang Quran berikan, contoh-contoh daripadanya. Lepas tu yang ketiga, yang keempat adalah mereka menyebut, semua orang menyebut lafaz yang hampir serupa. Macam sakit, pedih, kan, memilukan, menyedihkan, okey, menitiskan air mata. Ayat tadi kan, lafaz tadi gambaran berbeza tapi maksud dia dekat-dekat, hampir-hampir sama. Okey. Dia kata wa hadha an-naw' min al-awwali thani wa rabi' min taqsimati Syekh Islam, daripada pembahagian Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, allati sabaqa zikruha, yang telah berlalu sebutannya tadi kita baca, pojok tadi kita baca. Okey. Wa fi hadha yakunu ittifaqu 'ala al-ma'na. Pada ini akan jadilah kesepakatan pada makna. Maksudnya kita dengar lafaz tadi beza-beza tapi dia satu. Dia nakkan pengertian yang sama. Okey. Wa in ikhtalafat ibaratul mufassirin fiha, sekalipun berbeza-beza gambaran-gambaran ahli tafsir padanya, tapi maksud dia satu. Contoh dia bagi, kasiratil mustaqimi, seperti siratil mustaqim atau as-siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, alladhi sabaqa dzikruhu, yang telah berlalu sebutannya. Fa innal ma'na al-murada, makna pengertian, makna yang dikehendaki, bihi dengannya, fi kulli ma qila wahidun, pada setiap yang dikatakan maksud dia satu je. Walaupun seorang sebut lain-lain tapi maksud dia satu. Wa huwa, maksud siratal mustaqim ni adalah ittiba'ud din, mengikuti agama. Walakin al-ibarati ikhtalafat fi bayani hadzal ma'na. Akan tapi gambaran-gambaran berbeza-beza dalam penjelasan makna ini. Nazaran li anna kulli mufassirin nazara ila syai'in fi sirati ghaira syai'il ladzi nazara ilaihi al-akharu. Kita memandangkan kepada setiap ahli tafsir, memandang atau melihat kepada sesuatu dalam siratul mustaqim tadi. Sirat tu bukan benda yang dilihat oleh yang seorang lagi. Fa'abbarah bihi anhu, lalu digambarkan dengannya dengan lafaz tadi mengenai sirat tersebut. Okey, itu contoh yang tadi sebutlah. Seorang kata Quran, seorang kata Muhammad, seorang kata sekian, tapi maksud dia semua satu. Okay. Lain dari itu, contoh lain dia kata, wa mimma yuwaddihu dzalika, di antara yang menerangkan itu juga, asma'ullah subhanah, nama-nama Allah Taala, nama-nama Allah Subhanahu dan Quran Karim. Falau qulta al-aziz, kalau anda katakan al-aziz, yang maha perkasa, dia adalah siapa? Allah. Wal hakim, siapa? Allah. Wal ghafur, siapa? Allah. Fa innaka tajidu adna al-aziza wal hakima wal ghafura ittafaqat fi audiha ila dhatin wahidatin. Maka kamu akan dapati, dia kata kalimah aziz, hakim dan ghafur bersepakat kembalinya pada satu zat yang sama. Itu Allah. Walakin, akan tapi at-ta'biru an hadhihi dzati bi hadhil asma'i ikhtalafa. Akan tapi gambaran mengenai zat dengan nama-nama ini bercanggahan. Kerana apa? Li'anna ma'nal aziz ghairu ma'nal hakim. Kerana makna aziz ini perkasa, bukan makna hakim. Bijaksana. Hakim bukan aziz, aziz bukan hakim. Okey. Wa ma'nal hakim ghairu ma'nal ghafur, dan hakim bukan maksud ghafur. Makna berbeza tapi tuju pada zat yang satu. Dia dekat sini dia kata. Dia tunjukkan apa pengertian atau kefahaman yang patut kita faham bila kita kita fikirkan balik, memang maksud dia satu. Bukannya berlain-lain. So erti kata lain, kalau kita nak fahamkan benda ni, kalau dalam kaedah hadis mutawatir. Bila kita belajar hadis mutawatir, yang dikatakan mustahil, mustahil untuk bersepakat para sahabat, para tabi'in sebagainya bersepakat untuk menipu atau tersilap. Bagi contoh, hadis mutawatir ni, dia ada lafaz
Mutawatir lafaz contoh macam nadarallahu mur'an sami'a minna syai'a fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Sebab Allah bahagiakan seorang yang dengar dari kami sesuatu. Apa Nabi cakap dia dengar. Dia tumpukan pendengaran dia, dia hafal. Kemudian dia sampaikan balik sebiji macam dia dengar. Nabi kata, siapa buat macam ni, bahagilah dia. Betul? Bila kita kata dengar hadis, dia akan datang daripada sumber ini, tajuk ini. Kenapa mendengar hadis tu adalah satu ibadat, satu usaha untuk dapat pahala, dapat kebahagiaan macam Nabi janjikan. Sebab Nabi janjikan kalau orang tu dengar hadis, dia hafal, sampaikan balik macam dia dengar, maka Allah Ta'ala akan bahagiakan dia. Atau syurga, beri syurga untuk dia. So basically yang ni kita kata yang patut difahami hadis ni mutawatir. Saya pernah dengar sebutlah pasal hadis ni. Pasal bila kami belajar jarh wa ta'dil tentang tajuk kita nak jatuhkan seorang perawi atau kita nak endorse seorang perawi. Ilmu jarh wa ta'dil ni macam ilmu tahzir lah. Ilmu tahzir. Macam kata sulan tak pakai, sulan boleh pakai. Ilmu tahzir. Kita belajar ilmu tu khas, ilmu jarh wa ta'dil. Macam para ulama zaman dahulu, dia jatuhkan orang daripada diterima sebarang periwayatan atau diangkat orang kerana orang terpercayai dan sebagainya. So basically bila kita belajar ilmu tu memang datang awal bab dibacakan hadis tadi. Hadis yang datang berkenaan dengan sebab Allah bahagiakan seorang yang dengar dari kami satu perkara, dia hafal, dia sampaikan macam dia dengar. Kerana banyak orang yang menghafal, membawa fiqh, dia tak faqih. Dia bawa benda tersebut tapi dia tak faqih, dia tak faham apa yang dia bawa. Bahkan dia kata warubbaha min fiqhin ila man huwa afqah minhu. Barangkali seorang yang bawa fiqh tadi bawa pada orang lebih faham banding dia. Ini Nabi sebut. So hadis ni mutawatir. Saya sebut hadis ni pada seorang Muhammad ni. Dia kata kalau tak boleh dengar qasidah, hadis pun tak boleh dengar. Dia cakap yang tu. Saya kata ni hadis ni. Tapi kelakar juga lah. Dia kata, orang kata dia berkaji datang keluar hadis dan sebagainya. Tiba-tiba dalam 1 minit dia tak tahu hadis mutawatir. Saya kata hadis mutawatir. Saya kata ni masuk belajar, tak dengar, tak belajar. Tapi tiba-tiba datang, nak bantai, kata kononnya kalau sekiranya pasal dia tajuk dia pasal qasidah lah. Dia kata dengar qasidah, duduk lagu kan, ya hana-hana benda kan. Baik dengar hadis. Dia kata kalau qasidah tak dengar, hadis pun tak dengar, dia kata. Dia cakap yang tu. Tapi bila kita baca hadis tadi kan, itu hadis mutawatir. 14 orang sahabat Nabi SAW. Lafaz mereka semua sama, lebih kurang begitu. Ataupun hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Macam pembohong atas namaku dengan sengaja, siap sedia tempat di neraka. Ini pun hadis mutawatir. Hadis yang para sahabat lebih 10 orang riwayatkan daripada Nabi SAW. Ataupun contoh lain macam perbuatan menyapu pada khuf. Menyapu pada khuf. Memang dekat situ lebih 70 orang sahabat Nabi ceritakan benda yang sama. So basically macam ni ijma'. Dari segi lafaz tu sama. Tapi ada ijma' mutawatir tu, kesepakatan semua sekali tu bukan dari segi masalah lafaz, tapi daripada makna. Contoh macam kes masalah berdoa angkat tangan. Nabi angkat tangan berdoa ada. Tapi occasion berbeza. Ketika nak berlaku perang Badar, ketika sekian ada asing-asing. Tapi bukan semua waktu Nabi angkat tangan. Ya. Ada masa Nabi tak angkat tangan, macam masuk tandas. Nabi sebut tapi Nabi tak angkat tangan. Nak tidur dengan isteri, tak ada angkat tangan dulu. Ya, semua ni menunjukkan bahawa tak angkat tangan ada. Angkat tangan pun ada. Tapi angkat tangan tadi kalau ikutkan pada sudut praktikal dia, memang mutawatir juga hadis tu, tapi mutawatir makna. Mutawatir segi makna. Maksud dia perbuatan angkat tangan tu sunnah. Tapi bukan semua tempat. Kalau kita rasa nak angkat tangan, boleh angkat tangan, tak ada masalah. Tapi jangan kita spesifikkan mesti waktu lepas ini, lepas itu, lepas sekian. Jika tidak, memang umumnya kita boleh angkat tangan. Selagi tak ada benda tu tadi macam terbuka sebab Nabi pernah angkat tangan. Tapi ada tempat Nabi tak angkat tangan, kita angkat tangan lah. Kita tidak kepada Nabi SAW, ikut pada Nabi. Jadi kalau macam tu pun keadaan sama macam tu, kita nak fahamkan macam kes yang tafsir tadi. Dari segi masalah lafaz mungkin kita jumpa yang awal tadi. Yang kedua makna ni, bentuk macam ni boleh jadi ijma' juga sepatutnya. Sepakat, diorang bukan bercanggah, tapi expression mereka berbeza, tapi maksud mereka adalah satu. Okey. Fa fi dalalatiha ala dzatillahil ittifaq. Maka pada
petunjuk nama-nama tadi, kepada zat Allah anda kesepakatan. Wa fi infiradi kulli minha bi ma'na khas ikhtilaf. Dan pada bersendirian setiap daripada nama-nama tadi, Ghafur, Aziz, Hakim tu, pada setiapnya dengan makna khusus, maka bercanggah. Nama tu bercanggah tapi tunjuk pada zat yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa fi tafsir bil misali. Okey. Dan tafsir dengan contoh. Ini bentuk kedua. Bentuk kedua ini lafaz umum datang daripada mufassir nanti sebut contoh-contoh daripada umum tadi. Yang saya sebut tadi apa? Naim. Kemudian yang kita ambil itu adalah maun. Yamnaun al-maun. Apa itu maun? Ada sahabat kata perkakas, bagi pinjam perkakas periuk-periuk pada orang. Betul, lain kata adalah untuk bantuan kepada orang yang susah. So jadi basically benda tu ada dia sebut berbeza lafaz tapi maksud dia sebenarnya satu. Pasal dia hanya sebut contoh daripada keseluruhan maksud yang umum tadi, maun tu. Okey. Jadi ini maksud dia. Yang kedua. Dia kata tafsir bil misal, dalam tafsir dengan contoh pula, yakun ittifaqu 'ala al-ma'na al-'am. Kesepakatan tu pada pengertian umum. Thumma takhtalifu al-ibaratu bisababi dzikri amsilatin li hadzal 'am. Kemudian bercanggahanlah gambaran-gambaran dengan sebab sebutan contoh-contoh bagi yang umum ini. Macam tadi lah. Okey. Contoh dia kata kat sini. Mimma yuwaddihu dzalika. Di antara yang akan terangkan bentuk kedua ni adalah tafsiru al-mahrum. Al-mahrum dalam ayat Zariyat 19. Az-Zariyat 19. Di buku yang asal tak tulis ayat dan nombor. Buku yang sekarang adalah yang cetakan baru ada. Cetakan lama tak ada. Dia kata mahrum. Okey, macam Allah sebut dalam Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, ini orang yang beriman ni, pada harta-harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang tersekat, yang diharamkan. Ini tak berpunya. Soalan maksudnya nak terangkan dengan apakah kalimah tak berpunya tadi. Orang minta kita faham. Orang datang minta kat kita. Saya minta sedekah sekian. Kan, masalah dia layak tak layak tu je lain. Dia minta. Orang meminta tak semestinya orang miskin. Orang minta tak mesti orang miskin. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 177 Allah Ta'ala asingkan. Orang yang miskin lain, orang yang minta lain. Bukan orang yang sama. Tapi kat sini yang mahrum ni siapa? Okey, baik. Dia kata kat sini, qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, wa ikhtalafan nasu fil mahrumi ikhtilafan huwa indi taqlitun minal mutaakhirin. Berkata Ibn Atiyah, telah bercanggahan orang ramai tentang kalimah al-mahrum. Maksud mahrum ni yang diharamkan, yang disekat, yang tak berpunya, yang kehilangan. Tu macam tu. Kalimah maksud umum dia. Tapi siapakah yang dimaksudkan tu? Okey, dengar. Dia kata bercanggahan orang ramai pada kalimah mahrum dalam ayat surah Zariyat 19 tu. Percanggahan, kata Ibn Atiyah, huwa indi, ia di sisiku, takhlitun, campur aduk. Mana campur aduk, kesilapan campur aduk, minal mutaakhirin, ni kalau orang-orang yang terkemudian. Mana orang terkemudian, dia orang salah faham. Ingatkan benda tu percanggahan, sebenarnya bukan percanggahan. Okey. Idzil makna wahidun, kerana makna satu je. Makna hanya satu. Kenapa? Dia kata, wa inna ma'abaral ulama us-salafi, tapi hanyalah menggambarkan ulama-ulama salaf, ilmu-ilmu salaf, fi dhalikal ibarati ala jihatil mithalat, pada gambaran-gambaran berkenaan dengan apa? Dengan contoh-contoh. Mana punca beza tu sebab contoh-contoh yang lain. Tapi maksud dia hanya satu, dia kata. Faja'alahal mutaakhirun aqwala. Namun orang terkemudian jadikan ada kaul-kaul-kaul. Ini kaul ni, ini kaul ni, kaul. Sehingga benda tu tak ada percanggahan pun, kata Ibn Atiyah. Thumma dzakara jumlatan min aqwalihim. Kemudian Ibn Atiyah menyebut sejumlah daripada pendapat-pendapat mereka. Thumma qala, kemudian dia kata apa? Wal ma'nal jami'u li hadhil aqwal. Dia kata dan pengertian yang menghimpunkan terhadap semua pendapat-pendapat orang ni
annahu alladhi la mala lahu. Orang yang mahrum ni, orang yang tiada harta baginya. Lihirmani ashabihi, kerana kehilangan atau tersekatnya orang-orang berkenaan. Tak kira fakir ke, miskin ke, orang dalam musibah ke, orang kehilangan duit ke, semua masuk. Mahrum ni kan, pasal mahrum ni kita diharamkan daripada kebaikan. Masalahnya, apa cara diharamkan tadi? Dengan Allah Ta'ala jadikan sedikit ke? Ataupun kita kehilangan harta yang kita ada ke? Ataupun banyak benda dah, banyak sebab lah. Sebab tu akan jadi banyak lah. Macam orang main Bitcoin lah. Sekarang dah mula start bankrupt banyak. Yang main sikit tak nampak. Siapa yang main besar-besar, juta, ratus-ratus juta hilang. Belah barat sekarang banyak yang bunuh diri. Lalu Malaysia start bila tu? Yelah, tengah duit banyak, semua cakap sedap. Bila tak ada nanti mula start. Mulalah depression berlaku. Aku lihat benda ni dah mula. Pasal benda tu, jadi yalah, naik turun ekonomi, rezeki sebagainya, ni Allah Ta'ala punya kerja. Kita belajar secara sunnah ni, betul ada orang terlibat, ada kartel lah dan sebagainya. Semua kita faham. Tapi masalahnya, setiap orang ni boleh buat rancang apa dia nak. Tapi takkan kena kepada kita perancangan mereka kecuali Allah Ta'ala tentukan saja. Tak ada siapa boleh ubah qadar Allah Ta'ala. Rezeki kita banyak sedikit, tak ada siapa boleh ubah benda berkenaan. Buatlah macam mana sekalipun. Macam Nabi kata pada Ibn Abbas kan, wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai Ibn Abbas, kalau seluruh umat ni, law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, mereka tak, kalau mereka nak mudaratkan kau satu perkara, la yadurruk, mereka takkan boleh mudaratkan kau illa bi syai'in, sesuatu yang qad katabahullahu alaik, yang telah tuliskan ke atas engkau. Lalu tentu ni kau kena. Kalau nak mendapatkan manfaat untuk kau pun macam tu juga. Kalau mereka cuba macam mana pun, mereka hanya boleh buat dengan apa yang Allah Ta'ala dah tulis untuk kau. Pasal dah diangkat pen ni, dah kering dalam lembaran. So orang yang faham benda ni, dia akan tahu mana hari ni susah, besok senang Allah Ta'ala susun untuk dia. Bukannya Allah Ta'ala tak sayang dia ke sekian sebagainya. Tapi inilah kerana inilah. Jadi Hirman tu kan dia kata, man la alladhi la mala lahu li hirmani sahibihi. Tapi cara Hirman tadi banyaklah. Orang kehilangan ke, dirampas harta dia ke, berlaku peperangan ke, apa saja. Kan lisa'il mahrum tadi. Jadi Ibn Atiyah kata semua sebut macam-macam, tapi kembali kepada satu maksud. Cuma orang yang kemudian saja kata ini kaul-kaul yang berbeza. Tapi sebenarnya kaul dia hanya satu saja. Cuma benda tersebut digambarkan oleh setiap ahli tafsir dengan gambaran contoh orang-orang yang tak berkepunya tu. Siapa mereka? Okey, baik. Kemudian wa fi tafsiri makna al-mutaqaribati, ini yang ketiga makna yang hampir-hampir. Dia kata wa fi tafsiri makna al-mutaqaribati, dia kata bi alfaz mutaqaribati, penafsiran makna dengan lafaz-lafaz yang hampir serupa, hampir atau dekat. Yakunul makna mujma' alaih. Jadilah makna dia kata disepakati ke atasnya. Lakin yakhtalifu ta'biru anhu, tapi berbeza gambaran mengenainya. Expression berbeza. Okey. Contoh dia kata misal tafsir ibsal fi qaulihi ta'ala, seperti tafsiran ibsal dalam surah Al-An'am 70. Dia kata antu besal nafsum bima kasabat, bahawa akan digadai, dipenjara, dilelong, atau dia kata dia disebutkan dengan setiap maksudlah. Okay, tapi yang tu antara maksud tergadai lah. Tu bersalah nafsun bima kasabat, satu jiwa dengan apa dia kerjakan. Mana apa kita buat, macam Allah Ta'ala sebut ayat lain, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua jiwa dengan apa dia kerjakan, dia akan tergadai. Dia akan tergantung, tergadai, tertahan. Okey. Kila dikatakan maksud tu bersalah atau apa? Tuh basa, dikurung, disekat. Kila turtahan, digadai. Kila tuslam, diserahkan. Mana setiap mana dia diserahkan lah. Mana dengan sebab apa dikerjakan, diserahkan kepada tempat-tempat yang sepatutnya dia berada. So jadi kalimah tadi, gambaran mereka tuhbas, turtahan dengan tuslam tu, kalimah yang berlainan. Tapi maksud dia hampir serupa dengan tu bersalah. Dia bukan kalimah yang berlainan, tapi dia adalah kalimah yang mempunyai maksud yang hampir serupa. Okay. Kemudian, tiga tu faham Tiga bentuk tu, kita kata boleh dikatakan benda tu menyerupai ijma'. Okay.
Amman nau'u fi nau'i tsalisi. Adapun bentuk yang ketiga. Siapa bentuk ketiga? Patah balik lah. Nak tengok. Kita patah balik. Okay. Yang ketiga apa? Yang kita tinggalkan tadi. An yakuna lafzu muhtamal li amrain. Bahawa lafaz berkenaan berkebangkalian dua perkara. Berkebangkalian dua perkara. Maksudnya lafaz tu boleh A, boleh B. Boleh jadi A, boleh jadi B. Sama ada imma li annahu mushtarakun fil lughati. Sama ada kerana dua kalimah tersebut makna dia yang berbeza tadi tu mushtarak dalam bahasa. Macam kalimah dulu kita kata apa? Kuruk. Salah kata kuruk. Kuruk kan kata haid, kuruk kata suci. Memang orang Arab guna macam tu. Memang orang Arab guna macam tu. Kita tak boleh kata macam kenapa. Memang dia pakai. Kuruk tu dengan maksud suci, kuruk dengan maksud haid. So kat situ yang akan timbul percanggahan tadi. Tapi kat sini ini bentuk ketiga ni kita kata tak masuk dalam tajuk ikhtilaf tanawu' yang boleh jadi ijma' sebab kita asingkan sebab dia akan jadi percanggahan bukannya jadi kesamaan. Okey. Sama ada dia mustarak digunakan. Macam as-asa tu. Wal laili idza as-as. As-asa setengah ahli tafsir kata adbara, pergi. Tu dia kata akbala, datang. Dan demi malam bila ia datang. Di malam bila ia pergi. So pada sudut asal bahasa kita kata datang dan perginya malam itu adalah perkara yang besar. Datang malam perkara hebat, pergi malam pun perkara yang hebat. So Allah Ta'ala sumpah dengan datangnya malam atau perginya malam, tak ada masalah. Sumpah dengan mana-mana. Tapi kalimah itu memang maksud dia berbeza. Datang dengan pergi bukan kalimah yang sama. Pengertian yang berbeza. Tapi dalam bahasa Arab, as-asa tu pakai dua-dua. Pakai untuk ini, pakai untuk ini. Dia pakai dua-dua sekali. Cuma kita pakai untuk mana satu lah. Jadi kat sini kita kata dia ikhtilaf tanawu'. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi maksud dia tak ada masalah dengan ayat. Tapi untuk jadi ijma' ni kita fikirkan. Okey. Ataupun mutawati'un, bertepatan. Okey, so tunjuk kita tengok apa yang dikatakan dalam tajuk ni. Semua pula. Alhamdulillah. Tak ada, aircon sedap. Jangan tu aircon, panas. Aircon saya nak. Okey, baik. Amma fi nau'i tsalisi. Adapun pada bentuk yang ketiga. Wa huwal muhtamalu li aktsara min amrin. Kerana ia adalah apa yang berkebangkalian untuk lebih dari satu perkara. Mana meaning kalimah tu berkebangkalian untuk banyak maksud. Okey. Ma'asihati ihtimalil ayati lahu, berserta dengan sah ayat untuk pakai dulu sekali. Untuk berkebangkalian ayat tadi untuknya. Faqad yadhkuruna kullu ma tahtamiluhu al-ayah. Maka menyebutlah itu ahli tafsir, okey. Setiap apa yang berkebangkalian untuknya ayat. Mana ayat tu boleh jadi macam adalah as-asa datang, as-asa pergi. Seorang kata pergi, seorang kata datang. Jadi dua-dua sekali boleh. Maksud dia betul. Namun dia kata waqad yadhkuru ahadun yadhkuruna ahada ma tahtamiluhu al-ayat. Dan kadang-kadang mereka sebut salah satu apa yang dikandung oleh ayat. Apa juga? Okey. Wa fi kullin yakunu ijma'uhum ala dzikril madhkur. Dan pada setiap satu ni kesepakatan mereka di atas apa yang disebut tu. Mereka sepakat benda kalimah tadi, tapi cuma masalahnya tadi kalau anda kata yang dia sebut satu je, dia mesti sepakat. Kalau dia kata sebut semua benda maksud ayat tadi, kalimah tadi, maka dia tak sepakat lah. Seorang kata pergi, seorang kata datang. Kalau semua sebut satu je, pergi. Habis, sepakat lah. Walaupun kalimah tadi boleh berkebangkalian, ada kebangkalian untuk A atau B. So, tengok ahli tafsir sebut mana satu. Okey. Dia kata, wal mufassiruna alladhi yahkuna al-ijma'. Okey, habis. Situ dah habis lah. Tajuk lain. Okey. So, stop. Jadi masalah tadi kan macam as-asa tadi ataupun quru' tadi dalam Quran, kalimah tadi memang mempunyai maksud yang banyak. Macam kita ambil tu ikhtilaf tanawu' tu kan. Yang kita ambil berkenaan sebab-sebab ikhtilaf kat situ kan ada lafaz tu, dhamir tu balik kepada banyak
ataupun kalimah tu memang ada 2-3 makna. So benda-benda tersebut sebenarnya antara perkara yang kadang-kadang kalau mereka sepakat untuk sebut satu saja jadi ijma'. Kalau kita mereka sebut semua yang ada daripada maksud dia, tak ijma' lah. Tak ijma'. Okey, baik. Wal mufassirun dan ahli tafsir alladzina yahkuna al-ijma'a, yang mereka ceritakan ijma', menceritakan ada ijma', la yanassuna ala mithli hadhihi al-ikhtilafi fil ijma'. Mereka tak naskan terhadap seumpama percanggahan ini dalam ijma'. Ikhtilaf tanawu' ni dia tak ceritakan. Dia tak sebut yang macam katalah siratal mustaqim tadi. Dia tak sebut. Ataupun macam kalimah nama Allah tadi, dia tak jadikan ijma' dekat situ. Bagi mereka benda tu masih lagi ikhtilaf tanawu'. Dia anggap benda tu bukan ijma' yang soreh, dia kata. Bal yadhkurun al-ijma' as-sariha. Bahkan mereka hanya sebut ijma' yang soreh, yang nyata semua cakap benda yang sama. Fil lafzil Qur'ani, pada lafaz Quran. Kama sayati min amsatil ijma', sebagaimana akan datang nanti, dan contoh-contoh ijma'. Okey, wallahu a'lam, berhenti situ. Stop situ kita sambung balik. Ada soalan? Ya. Tak, saya rasa saya sebut dah tadi. Pada awal dalam kelas tadi kan, saya sebut sikit. Tentang benda macam ni, macam Imam Syatibi kata, Imam Qurtubi kata ke apa sebagainya, faham satu benda. Ya, dengar Bila para ulama nukilkan, macam contoh macam Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah fi Ahli Mauta wa Umur Al-Akhirah, peringatan tentang keadaan orang mati dan juga suasana akhirat, bencana akhirat. Dia dalam kitab tersebut dia kumpulkan hadis-hadis yang sampai kepada dia tentang berita-berita yang sampai. Dalam perkara tersebut dia tak mensahihkan atau mendhaifkan hadis yang datang. Betul, saya faham. Tapi bila dia bawa dalam tersebut, dia bukan datang untuk mensahihkan. Bahkan kebanyakan mereka dalam tafsir menceritakan apa sampai pada mereka. Bahkan bukan setakat tu, Imam Tabari macam tu juga. Istilah mereka adalah bila mereka dia punya kaedah mereka atau disiplin mereka, man asnada faqad bari'a. Siapa-siapa dah sandarkan dari mana cerita dia dapat, maka dia lepas diri daripada persoalan. So orang yang dengar, saya dah bagi tahu dapat dari siapa. Contohkan saya cerita. Saya dengar cerita daripada kawan saya. Kawan saya dengar daripada Astor Jabat. Astor Jabat dah kata benda sekian daripada seorang syekh. Dalam kita punya rantai cerita tu, bila ada Astor Jabat, awak nak dengar? Tak ada kot. Yang tengah tu ada pula. Jadi orang penipu dalam tu. Macam mana awak boleh nak terima? So para ulama hadis, diorang ceritakan, dia hafal semua. Tapi bukan tujuan hafal tadi untuk menceritakan atau mengambil keputusan kat situ untuk satu perkara yang lain. Faham tak? Bahkan bila dia cek balik, ada beberapa orang kawan kita pergi cek balik riwayat yang datang tu, dia kata semua maudhu'. Bukan setakat dhaif. Maudhu'. Ada kadzab, ada penipu dalam riwayat tersebut. So tak boleh pakai pun. Dan orang macam ni, macam saya kata, dia bila benda ni benda janggal, awak cerita dekat orang ramai, lepas tu keputusan awak apa benda? Nak kata maksud dia hadis Nabi yang sahih yang banyak tadi tak pakai. Pasal kita ada satu hadis yang kata macam ni. Sebab kata saya tulisan yang ditulis tu, ujung-ujung tengah panjang lebar tahu berjejela, tiba-tiba ujung tu boleh panggil roh-roh gaib untuk kalau hilang barang, hai rijal ghaib. Tu saya kata tadi, kalau daripada panggil orang mati, dia panggil malaikat yang hidup. Seru malaikat yang hidup tadi betul daripada seru orang mati. Roh yang mati tadi. Sebab kes orang mati dengan kita ni, yang macam orang kata apa dalam kubur tu masih hidup sebagainya kan. Nabi SAW sendiri, bila baginda SAW sebut tentang Nabi kata wasallimu alayya atau wasallu alayya, solat kamu ke atas aku, inna solatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu akan dibentang kepada aku. Para sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana selawat kami disampaikan pada engkau telah reput dalam kubur? Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan bumi daripada makan jasad para anbiya. Nabi jawab macam tu. Tapi dalam riwayat hadis Nabi tadi yang sebut balik yang Nabi sebutkan akan sampai bentang pada Nabi hanya selawat dan salam.
Ataupun kita pergi kubur orang kita kenal, dikembalikan roh dia untuk jawab salam kita. Perbualan lain tak ada Nabi kata. Sebab kita ada hadis Nabi, yang Nabi kata di hari akhirat nanti Nabi SAW akan berada di hadapan telaga menunggu. Nabi kata, wa ana faratukum al-haud, aku akan mendahului kamu di telaga. Kemudian Nabi kata, jauhilah kamu, janganlah kamu nanti ada kamu yang disekat daripada aku, dihalang daripada aku atau diusir daripada telaga aku seperti diusir unta yang liar. Lalu bila aku tanya kepada para malaikat, kata, ini sahabatku, ini umatku, ini usaibati, Nabi sebutlah. Nabi kata, lepas tu malaikat kata, ma ta'lamu ma hadatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa mereka adakan lepas kau tak ada. Kalau Nabi dah tunggu di belakang langsir, setiap hari ada langsir kan, wali selak cerita, kenapa Nabi tak tahu pula apa jadi kepada umat dia? Wabak ta'un ke apa benda, kenapa Nabi tak tahu pula? Sebab ikutkan tahulah kot, tunggu dah sebelah kan, dah setiap hari ada. So bila malaikat halang, ingat, kau ni hari tu buat benda sekian, sepatutnya macam tu. Tapi bila dihalang orang tertentu daripada telaga Nabi SAW, Nabi suruh lepaskan, Nabi kata sahabatku dan sebagainya, malaikat jawab, ma ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa mereka adakan lepas kau tiada. Nabi giling kepala, Nabi kata suhqa, padahlah muka. Jauh. Nabi suruh jauhkan. Nak ceritakan bahawa dari situ kita faham apa yang sampai pada Nabi, salam dan juga selawat. Perbualan lain tak ada. Yang orang kita kata macam, tapi boleh ngadu kepada Nabi. Berapa ramai dia mengadu kat Nabi kot? Nabi kat mana? Nabi kat mana waktu tu? Dan Musa AS yang ditemui oleh Nabi adalah roh dia. Di langit diletakkan oleh Allah Ta'ala yang ke-6, roh Musa AS. Macam mana pula kita kata itu adalah dalil untuk minta tolong? Tu saya kata, lepas ni Tok Sam minta dekat Musa, Tok Sam minta dekat Muhammad, minta tolong dekat Isa. Isa confirm. Diangkat Allah Ta'ala ke atas. So lepas ni syiar yang patut diajar oleh golongan sufi ni, minta pada Nabi Isa. Seru Nabi Isa. Sebab confirm Nabi Isa akan turun pula nanti. Naik dengan jasad, Nabi Isa naik dengan jasad sekali. Tak ada jasad kat dunia. Musa yang kubur dia ada dekat Palestin. Itu benda yang kita kena faham. Maksud dia tak ada ruang sebenarnya untuk buat perangai tersebut. Kan? Bahasa balik pada asal, Nabi tak pernah ajar pun, rayulah kepada sekian. Kalau ada kisah-kisah tadi yang tak sahih, kenapa dijadikan itu sebagai pegangan? Kenapa yang sahih tak diambil? Yang dhaif itu, yang maudhu' tu dijadikan sebagai ajaran. Pasal ada ulama' kata boleh. Macam baru ni kan bila saya sebarkan apa, tajuk berkenaan dengan apa, sunnahnya kita korbankan untuk diri kita dan keluarga kita seekor kambing. Itu ada orang tulis. Saya tengoklah ada komen. Dia kata satu kambing satu orang saja, dia tulis. Lepas tu ada orang lain jawab. Dia kata hadis Nabi tu macam mana? Lepas tu seorang lagi jawab, ikut ulama' mazhab Syafi'i, pahala je yang kongsi. Tapi korban tu untuk seorang je. Ini yang serupa macam kita sebut itu. Saya nak tambah. Ni yang Nabi kata, Nabi pergi kanan, Tok Guru pergi kiri, awak ikut Tok Guru. Biji. Tapi kalau cakap kan mengamuk. Kita tengok yang komen orang tua. Kita kadang yang tua-tua kan belajarlah sikit. Kalau awak dah tak reti duduk dan diam, nanti kan cedera. Tak? Dia bukan, kalau kita boleh, yang muda-muda ni maki-maki, tahan maki tau. Orang tua-tua nanti kena maki merajuk. Itu kan kita tu bukan nak buat, tapi perasan tak benda macam tu. Dah tahu dah Nabi macam ni, kenapa buat yang satu? Memang saya perasan lah, memang geng-geng sufi ni, sufi yang sesat terutamanya, mereka akan cari benda pelik-pelik, benda yang janggal, yang bukan tu ada jadikan amalan. Yang sahih, yang diamalkan oleh Nabi SAW tak buat. Dia tak nak. Dia sengaja cari yang pelik-pelik tu untuk disebar kepada masyarakat. Yang balik pada asal dia kan macam orang mati. Dia kata, dia pergi minta orang mati, pergi minta malaikat. Ni confirm kejap lagi subuh kan naik ni. Ke tak naik? Naik kan? Cakap lah. Daripada seru yang jauh, seru yang dekat. Kan? Semua start lepas ni. Dan balik-balik ke salam, bang. Betul? Salam pada malaikat, minta tolong kat dia. Tak boleh lah. Dia hamba Allah Ta'ala juga.
Betul? So sudut asal benda-benda macam ni kan, kita panggil apa? Yang tajuk tadi, Nabi SAW dengan kisah perbualan dengan Musa AS bukan masalah tentang tajuk minta tolong. Maka Nabi SAW ketika itu adalah diberikan Allah Ta'ala untuk panggil apa? Peringanan tadi dengan kata-kata Musa kepada baginda SAW. Tapi kumpulan-kumpulan yang sesat ni, dia tak boleh beriman dengan tajuk tu sebab dia kena beriman pula Nabi naik ke langit. Mana Allah di atas lah. Pasal diorang punya iman, Allah di mana-mana. Tak ada bertempat. So Nabi Isra Mi'raj naik ke atas. Diorang tak percaya benda tu. Diorang takwil kan. Pasal bagi diorang kadang ada kata-kata macam arash Allah, hati mukmin. Hati orang beriman ni arash Allah kat sini. So Nabi tak pergi naik atas, duduk kat dalam ni je. Bagi diorang macam tu. Diorang tak beriman pun tentang Musa AS di atas sana punya roh dia. Setiap tingkat langit tu ada Nabi bagi salam pada setiap para malaikat. Semua setiap Nabi. Yang pertama Adam, kan Idris ada, Isa ada. Yang Nabi SAW jumpa setiap seorang di antara mereka. Dan semua bagi salam pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Sudah asal macam kita kata macam kes lah. Macam benda tadi saya jawab dah. Memang tak ada ruang untuk seorang tu datang nukilkan kisah, kata Imam Qurtubi cerita. Tak kira dalam tafsir dia ke, dalam kitab Tazkirah Al-Mauta ke, dia himpun tapi dia letakkan sanad. Atas awak, cek sanad dulu. Bukan telan je. Dia bagi ingredient kan, macam orang ni ada penyakit. Macam gout kan. Dia tak boleh makan contohnya macam daging. Kita kena bagi tahu dia ingredient apa. Saya masak ni dah daging, ada sekian. So bila nak makan tu dia tengok dulu. Bukan melantak terus. Dan kita ada kawan-kawan yang kita jumpa yang tak boleh makan daging. Dia tak, apa ni? Ayam ke? Daging. Alamak. Ya, dia tak boleh makan lah. Ada tak boleh makan durian. Kita ajak makan durian, tak boleh. Dia kena bagi tahu lah barang tadi. Saya ingat ada seorang kakak ni, dia punya anak allergic susu. Dia allergic susu. Bukan allergic ni, allergic susu. Lepas tu dia datang rumah, saya buat air Sunquick. Rupanya Sunquick tu ada susu. Kalau baca dekat Sunquick tu belakang tu ada produk, di dalam tu ada susu, campur susu. Orang yang nak awak minum tu ada susu. Sebenarnya. Ada produk tenusu masuk sekali. So akak tu punya anak, dia makan, dia minum air tu kan. Lepas tu start bengkak. Lepas tu kita orang perap kambing waktu tu dengan yogurt. Kena lagi. Makan-makan sedap. Lepas tu dia start dah bengkak. Gatal-gatal. Ini masa daripada sudut asal, macam tu keadaan dia. Para ulama zaman dahulu bila dia kumpulkan hadis dan sebagainya, dia bagi tahu siapa punca kisah ini datang kat dia. So atas anda, cek balik. Ya inilah isnad daripada agama. Cek siapa awak dengar daripadanya. Bukan kita kata ada sanad, saya ada sanad. Sanad putus pun aci. Ada sanad. Sanad emas. Emas apa bendanya? Orang ni mati, orang tak lahir lagi. Orang ni mati, orang tak wujud. Bukan tak lahir. Kadang saya tengoklah dong bahas-bahaskan itu kan macam apa yang kes apa? Ustaz Saman Ali. Dengan geng-geng ARG. Kekal juga. Yang awal-awal tu masalahnya macam Salman Al-Farisi mati tahun 33 Hijrah. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, cucu Abu Bakar, lahir tahun 35. Tang mana nak dapat sanad dia? Kawan ni mati, kawan ni 2 tahun baru lahir lepas tu. So macam mana diorang jumpa? Kalau kerohanian, semua orang boleh kata apa nak kata. Geng-geng Buddha pun boleh cakap. Geng-geng Mormon cakap mimpi jumpa Nabi Muhammad. Jumpa Musa, jumpa Isa. So awak nak cakap macam mana? Ikut logik akal, boleh tak berlaku? Logik akal boleh lah. Semua orang boleh kata apa dia nak. Tapi masalah ikut syarak, kita ada ukuran kita. Kita ada ukuran kita. Sebab tu kita terima kisah tadi. Macam tu, sebab tu sanad daripada agama. Kalau awak tak boleh skip kan. Macam kalau belah sana, belah macam geng-geng satu lagi. Dia ambil daripada apa? Ali. Syadziliyah dan sebagainya. Dia ambil daripada Ali. Ali dapat kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dengan Ali tak jumpa. Hasan Al-Basri tak dengar satu hadis pun daripada Ali. Nak cerita macam tu sekali. Ini semua orang tahu. Semua orang tahu cerita. Macam mana diorang boleh happy dengan sanad tapi sanad putus? Pelik kan?
Sebab sanad tadi untuk tahu dari siapa, kita tahu guru kita dapat betul dari guru dia dapat dari guru dia, sampai dapat dari Nabi SAW. Orang ni macam pelik kan. Yang cuma nak katalah ada siapa tak pergi tulis. Dia kata ada perjumpaan. Dia datang ke kubur kawan tu, lepas tu kawan tu curahkan kerohanian kepada dia. Benda ni kalau cakap macam tu, semua orang boleh dapat. Semua orang boleh betul. Tak ada mustahil. Sebab tu dalam kes Sufism, kalau anda tengok, diorang tu boleh tak masuk Islam pun jadi Sufi. Kan saya share dulu kan, apa nama? Israeli Dervish. Orang Israel yang masuk jadi Arumi tarekat. Tak ada masalah pun. Jadi tarekat Qadiriyah punya tempat perhimpunan, zikir orang ramai. Allah, gitu. Nama okey je. Sebab bagi diorang benda tu anugerah Tuhan. Allah nak bagi pada siapa dia bagi. Dia bagi pada Sami boleh bagi, dia bagi pada orang Yahudi boleh bagi. So tak ada kemustahilan. Tak mustahil jumpa Nabi, tak mustahil yaqadha, semua tak mustahil. Tak mustahil nampak Allah, tak mustahil. Habislah. Tak ada garisan agama lah. Agama tanpa disiplin panggil. Tak ada adab. Semua orang cerita apa dia nak. Sebab tu sanad tu penting. Sebab tu bila para ulama macam Imam Qurtubi, dia terangkan berkenaan dengan sanad. Dia bagi itu dengan sanad. Dia cerita dari siapa. Kalau skip pun dia cerita dari siapa. Dia bagi tahu. Tabi'in tu kata Nabi kata ke. Dia bagi tahu. Dia cakap macam tu. So that kita yang dengar ni kita faham. Boleh terima ke tidak? Kau nampak semua betul dan kita boleh jadikan tajuk untuk kita percaya. Kalau hilang syarat kesahihan, dan awak nak bincang buat apa? Pelik kan? Itu sudut asal. Dan macam tak ada tak ada disiplin. Semua orang cerita je makan, telan. Orang bagi telan. Beritahu tulis dekat sini. Ni ada sini, macam orang kata banyak benda saya cerita, satu benda salah tu masalah. Ini macam apa? Satu kawah gulai ayam, ada secawan, ada tak secawan lah, sesudu tai. Nak makan? Simple je. Balik pada asal kadang macam kita sebut adalah orang kita ni tak, Malaysia ni, orang Melayu ni banyak yang tidak berjaga-jaga dalam beragama. Bab makan jaga. Cakap ada seluar dalam, mamak tu masak kari sedap sebab seluar dalam. Tak pergi makan dah. Capati ketiak, nampak gambar kan makcik jual capati ketiak. Lepas tu makcik tu datang masak, awak nak pergi makan? Tak nak kan? Yang makcik kepik ketiak dengan capati tu. Okay, awak tak makan. Tapi bila bab agama, kenapa awak telan semua? Kenapa tak check balik? Tak macam, tak apa, memanglah ada tak elok ni. Tapi sikit-sikit elok tu acik kot. Takkan macam tu ajaran awak. Simple je. So itu adab beragama. Macam kes nukilan Imam Qurtubi tadi, kita nukil, tak pelik. Para imam tadi ceritakan apa dia riwayatkan atau sampai kepada riwayat. Bukan bermaksud dia setuju. Bukan bermaksud dia ceritakan untuk dia jadikan akidah. Maka Imam Qurtubi kan, dia antara paling kuat lawan tentang sufi. Imam Qurtubi dia lawan sufi. Sufi menari sebagainya, baru ambil dalam tu, dalam kitab dia. Sepah dia bantai. Hatta berkenaan dengan apa mazhab salaf, dia akan ceritakan apa salaf punya akidah. Lepas tu dia kata ilmu kalam punya akidah apa benda. Dia sentiasa asingkan. Lepas tu diorang tak nukil Imam Qurtubi sangat. Tak saya ini bab ni dia ambil lah, itu bab lain. Dia sentiasa pilih-pilih apa yang dia suka je. Baik. Dah Allahu alam, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.